Shalom dan selamat Hari Paskah kepada saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kita menyambut Hari Paskah untuk mengenangi Yesus kita telah bangkit daripada maut. Dia telah memenangi kuasa dosa, sengat maut dan kuasa yang jahat. Dia juga memberikan kemenangan kepada kita melaluinya dan memberikan harapan kepada manusia. Yesus telah bangkit. Amin. Amin. Okey, hari ini topik yang saya ingin berkongsi adalah apa itu sembahyang? Apa yang kamu faham tentang sembahyang? Ada orang berkata sembahyang adalah praise and worship, iaitu menyanyikan lagu untuk memuji Tuhan kita. Betulkah? Betul, tak salah. Ada orang berkata pula sembahyang adalah mendengar firman Tuhan. Macam sekarang ini. Ada yang berkata sembahyang adalah berdoa dan membaca Alkitab atau mempersembahkan duit kita kepada Tuhan, offering. Semua ini memang betul. Setiap Ahad, tak kisah dulu atau sekarang, sama ada kita pergi ke gereja untuk kebaktian fizikal atau berada di rumah untuk kebaktian online. Segala upacara sama ada nyanyian puji, berdoa, mendengar firman, membaca Alkitab, offering atau upacara penjamuan suci, semuanya bertujuan membimbing kita supaya bertumpuan kepada Tuhan untuk menyembahnya. Ini memang adalah sembahyang. Tetapi sembahyang hanya setakat ini sahajakah? Saya nak tanya, adakah sembahyang kita hanya pada hari Ahad sahaja? Semasa Sunday service saja? Bagaimana dengan hari-hari yang lain? Dari hari Isnin sampai ke hari Sabtu, adakah kita bersembahyang? Jadi, apa itu sembahyang? Hari ini saya nak bersama-sama dengan kamu tengok maksud asal perkataan sembahyang ini. Dalam Alkitab, terdapat beberapa perkataan asal yang berlainan telah digunakan untuk sembahyang. Hari ini kita nak tengok dua perkataan. Yang pertama ialah syachah. Syachah adalah perkataan Ibrani. Kebanyakan tulisan Alkitab di Perjanjian Lama adalah ditulis dalam bahasa Ibrani. Syachah bererti bersujud. Pernahkah kamu tengok umat-umat Islam bersembahyang di masjid? Di TV pun kita pernah tengok, nampak. Apabila penganut Islam bersembahyang, kamu boleh nampak dari gambar itu. Kaki, tangan dan muka mereka, kepala mereka tersentuh pada lantai. Postur ini ialah syachah, iaitu bersujud. Dalam Perjanjian Lama, banyak kali menggunakan syachah perkataan itu untuk sembahyang. Kita tengok buku Kejadian 22 ayat 5. Mari kita baca. Kemudian, dia berkata, dia itu adalah Abraham, kepada hamba-hambanya. Tinggallah di sini bersama dengan Kaldai ini. Aku dan anakku akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Nanti balik kepada kamu. Perkataan asal menyembah di sini adalah perkataan syachah, bersujud. Kita tahu cerita Abraham, bukan? Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anak kesayangannya Ishak kepada Tuhan. Pada umur 100 tahun, Abraham baru mendapat Ishak. Sekarang pula Tuhan nak dia membunuh anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin kebanyakan orang, kita akan berasa permintaan Tuhan itu adalah terlampau. Adakah Tuhan gila? Mana boleh buat permintaan macam ini? Tetapi kita nampak di sini, apabila kita baca Alkitab, kita nampak Abraham dia memilih untuk mentaati Tuhan.
Dia membawa anaknya Ishak serta beberapa orang hambanya pergi ke Bukit Moria, iaitu tempat yang ditentukan oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban kepada Tuhan. Apabila kita nampak Abraham berkata, aku dan anakku akan pergi ke sana untuk buat apa? Menyembah Tuhan. Jadi menyembah, sembahyang di sini bukan saja satu aksi bersujud saja. Ia merangkumi maksud yang lebih mendalam. Apabila Abraham berkata dia pergi menyembah Tuhan, bererti dia memberitahu kepada Tuhan bahawa dia sudi mentaati apa yang Tuhan suruh dia buat. Menyembah di sini bererti dia rela mengorbankan benda yang paling mustahak dalam kehidupannya. Dia rela mengorbankan orang yang dia paling sayang di dunia ini kepada Tuhan. Di sini kita boleh nampak sembahyang bukan satu aksi luaran, iaitu satu aksi bersujud saja. Sembahyang bukan nyanyikan beberapa buah lagu kepada Tuhan saja. Bukan memasukkan duit dalam back offering saja, atau mendengar firman atau berdoa itu saja. Yang lebih penting, sembahyang ialah kesudian kita untuk mentaati Tuhan. Kesudian kita untuk mengorbankan apa yang kita paling suka demi Tuhan kita. Sembahyang bererti kita sudi membenarkan Tuhan menjadikan Tuan dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang selalu kita buat adalah sebaliknya. Kita lebih suka Tuhan mengikut kehendak kita, arahan kita. Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, apakah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Sama ada kita nak sambung belajar, atau nak kerja, nak kahwin, atau nak cari pasangan yang macam mana? Kita selalunya membuat keputusan mengikut suka hati kita, ikut kegemaran kita. Adakah kita ikut apa yang Tuhan suka? Sebenarnya dalam kehidupan seharian kita, tak kisah sama ada perkara besar atau kecil, apabila kita sudi mentaati Tuhan, kita sudi hidup dalam rancangan Tuhan, ini adalah sembahyang. Apabila kita membiarkan Tuhan menjadi Tuan atau menduduki tempat pertama dalam kehidupan kita, bererti kita bersembahyang kepada Tuhan. Kemudian kedua, maksud asal sembahyang adalah latrio. Saya tidak pasti sama ada saya menyebut perkataan ini dengan sebutan yang tepat atau tidak. Tetapi ini tidak penting. Perkataan ini adalah dalam bahasa Yunani. Kebanyakan tulisan dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah ditulis dalam bahasa Yunani. Apa erti latrio? Latrio bererti mengabdikan, iaitu menjadikan diri kita sebagai seorang abdi. Seorang abdi buat apa? Tugasnya yang paling penting ialah melayan tuannya. Mari kita tengok satu ayat dari Alkitab, buku Roma 12 ayat 1. Saudara-saudaraku, kerana Allah sangat baik kepada kita, aku menggesa kamu supaya mempersembahkan diri sebagai suatu korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadat kepada Allah. Di sini perkataan asal beribadat adalah, iaitu sembahyang. Perkataan ini adalah latrio. Latrio mengabdikan, iaitu kita sudi menjadi seorang abdi kepada Tuhan kita. Untuk melayani Tuhan macam seorang abdi melayan tuannya. Seorang abdi bukan macam kakak
kakak yang diupah untuk kerja di rumah atau kerja di kedai. Pada zaman dahulu, seorang abdi terpaksa berbakti kepada tuannya seumur hidupnya sehingga dia mati. Dia tidak akan mendapat apa-apa ganjaran. Dan segala yang dia ada adalah milik tuannya. Badannya, isterinya, anaknya, kesemuanya milik tuannya. Dia tidak ada sebarang hak terhadap dirinya sendiri. Sebagai seorang abdi, mesti taat sepenuhnya kepada tuannya. Sebenarnya kita memang seorang abdi sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita. Kita memang merupakan abdi kepada dosa dan sepatutnya dihukum mati akibat dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus telah menggantikan kita dan mati di atas salib demi dosa kita. Sekarang, kita sudah menjadi seorang yang bebas oleh kerana rahmat Tuhan yang begitu baik. Kita tidak lagi seorang abdi dan sebaliknya kita diterima menjadi anak Tuhan. Jadi dalam Roma yang kita baca tadi, buku Roma ditulis oleh Paulus. Paulus di sini menggesa kita umat-umat Kristian bahawa oleh kerana Tuhan kita begitu baik, Tuhan kita begitu penuh dengan belas kasihan, dia sanggup mengorbankan dirinya di atas salib untuk menyelamatkan kita. Jadi, Paulus, dia menyeru kepada kita, haruslah dengan relanya mempersembahkan diri kita sebagai suatu korban hidup untuk melayani Tuhan kita. Untuk menyenangkan hati Tuhan kita macam seorang abdi melayan tuannya. Sebagai contoh, jika ada seorang dia berhutang berjuta-juta ringgit kepada Along. Hutangnya adalah begitu banyak sehingga walaupun dia bekerja seumur hidupnya, dia pun tak mampu membayar balik hutang ini. Setiap hari dia hidup dalam ketakutan. Dia selalu sembunyikan dirinya supaya Along itu tidak dapat mencarinya. Dia tidak ada kebebasan, tidak ada keamanan. Kemudian pada suatu hari apabila bosnya mengetahui perkara ini, bos dia pun pergi mencari dia. Bosnya berkata dia sudi membayar balik semua hutangnya kepada Along. Selepas itu orang itu menjadi seorang yang bebas, tidak lagi berhutang, tidak lagi perlu hidup dalam ketakutan dan tidak lagi perlu sembunyikan dirinya. Dan kemudian, dia dengan relanya bekerja untuk bosnya dan melayani bosnya macam seorang abdi melayan tuannya. Walaupun bosnya tidak meminta dia berbuat demikian. Adakah ini berpatutan? Di Roma 12 ayat 1 tadi yang kita baca itu, Paulus berkata, demikianlah. Bererti macam inilah kita harus beribadat, iaitu bersembahyang kepada Tuhan Allah kita. Selepas menerima Yesus sebagai Tuhan kita, kita bukan lagi seorang abdi kepada dosa, tetapi oleh kerana Tuhan kita begitu baik, kita seharusnya dengan sukacita dan dengan kerelaan hatinya melayaninya. Jadi Roma 12 ayat 1 memberitahu kita bahawa sembahyang bererti melayani Tuhan kita dengan sukacita dan dengan sukarela dan juga dengan hati yang penuh dengan kesyukuran. Ini adalah dua maksud sembahyang. Saya ingin berkongsi suatu kisah yang benar yang telah berlaku di sebuah bandar Amerika yang dipanggil Los Angeles. Peristiwa ini berlaku lebih kurang 30 tahun dahulu. Pada masa itu ada seorang wanita Cina yang berasal dari Taiwan. Dia bernama Amy Wang. Dia adalah seorang ibu tunggal. Suaminya telah meninggalkan dia dengan seorang anak bayi lelaki yang baru lahir. Pada masa itu di Amerika, Amy tak ada kerja, tak ada duit, tak ada ahli keluarga dan tak ada kawan yang boleh menolongnya. Dia terpaksa tinggal di tepi jalan saja. Dia meminta sedekah supaya boleh
membeli makanan untuk dirinya dan anaknya. Kehidupannya sangat susah. Tetapi nasib baik pada masa itu ada sekumpulan Kristian menolongnya. Melalui Kristian-Kristian ini, dia mula mengenal Yesus dan selepas itu menjadi seorang Kristian juga. Pada suatu Ahad apabila dia berada di gereja, ada orang bagi dia $20 wang Amerika. $20 itu merupakan segala yang dia punyai pada masa itu. Apabila Amy keluar dari gereja itu, dia nampak ada ramai orang yang duduk dan ada yang baring di tepi jalan macam dia dulu. Orang-orang ini tiada tempat tinggal. Mereka kelaparan dan sangat kotor. Pada masa itu ada suatu suara bercakap dalam hati Amy. Berikan segala yang kamu ada kepada mereka. Tetapi Amy kata, saya tak ada apa-apa pun. Suara itu sambung bercakap kepadanya. Kamu ada duit $20. Amy berasa susah hati sekejap. Kerana dia dan anaknya memerlukan duit itu. Tetapi pada akhirnya dia memilih untuk mentaati Tuhan. Dia menggunakan $20 itu untuk membeli burger untuk orang-orang yang di tepi jalan ini. Dan apa yang dia lakukan itu menyentuh hati penjual burger itu. Penjual burger itu pun memberikan semua burger yang pada hari itu yang dia belum habis jual itu kepada orang-orang yang miskin ini. Bukan saja itu, mulai hari itu, penjual burger dan Amy mula menjaga orang-orang miskin di tepi jalan dan memberikan burger kepada mereka. Dan kemudian lagi, Amy menubuhkan rumah teduhan untuk menerima orang-orang yang tiada tempat tinggal. Dia telah menolong ramai orang. Di antara orang-orang yang ditolongnya, ada yang oleh kerana mendapat kasih sayang dan penerimaan daripada Amy, ada ramai orang mengubah sikap mereka. Ada yang di antara mereka mula mencari kerja. Dan ada juga yang sudah berumur tua, agak mungkin 40 tahun lebih. Mereka masuk semula ke sekolah untuk belajar. Di antaranya ada yang menjadi peguam, ada accountant dan sebagainya. Dan ada ramai pula menjadi pastor. Amy kemudiannya menjadi seorang pastor juga. Dia telah menubuhkan satu organisasi yang menolong orang-orang miskin. Yang organisasinya dipanggil Azusa Lighthouse Mission. Kerja-kerja ini bukan setakat di Amerika saja, tetapi juga merangkumi Kanada, Amerika Selatan, negara China, Taiwan dan juga negara-negara di Asia Tenggara. Amy sudah meninggal dunia pada tahun 2016. Tetapi kerja baiknya masih sambung lagi sehingga hari ini. Anaknya juga menjadi seorang pastor dan meneruskan kerja-kerja baik ibunya. Dan penjual burger itu pula, Tuhan juga sangat memberkatinya. Dia sudah membuka banyak kedai hamburger di Amerika. Dari cerita Pastor Amy Wang, kita dapati bahawa dia telah menunjukkan maksud sembahyang dalam kehidupannya. Dia sanggup mengorbankan apa yang dia ada untuk mentaati perintah Tuhan. Dia rela mengorbankan masanya, duitnya, kebolehannya, tenaganya untuk melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang tiada tempat tinggal. Apabila dia melayani orang-orang yang hina itu, Alkitab berkata dia sudah melayani Yesus. Sembahyang bererti mengabdikan. Amy telah menunjukkan maksud sembahyang dalam kehidupannya. Jadi, apa itu sembahyang? Sembahyang syacah ialah taat sepenuhnya kepada Tuhan.
Sembahyang latrio ialah sudi melayani Tuhan dan melayani orang-orang yang Tuhan sayang dan pentingkan. Sembahyang adalah suatu pelajaran yang kita harus belajar seumur hidup kita. Bukan sekali taat atau sekali pelayanan kita sudah boleh lulus. Kita juga jangan menganggap setiap kali Tuhan akan bagi kita membuat keputusan atau pilihan yang sangat susah macam Abraham, baru kita mentaatinya atau melayaninya. Saya berasa lebih banyak kali dia nak kita mentaatinya dan melayaninya dalam kehidupan seharian kita. Sama ada dalam perkara besar atau perkara yang kecil. Jadi sembahyang mungkin bererti sudi meninggalkan keadaan yang selesa. Sudi mengotorkan tangan dan kaki kita untuk melayani orang yang dalam keperluan. Sembahyang juga mungkin bererti bangun awal untuk mendampingi Tuhan kita. Atau sembahyang ialah dalam sebarang situasi pun, sama ada dalam masa gembira atau dalam masa yang sedih, kita masih boleh bersyukur kepada Tuhan. Sembahyang juga mungkin bererti sanggup memaafkan seseorang yang benci kepada kita atau yang sudah melukakan kita, dan lebih-lebih lagi kita masih boleh memberkati mereka kerana ini adalah ajaran Tuhan. Ada banyak lagi. Setiap hari kita mengalami banyak cabaran hidup. Sekiranya dalam pemikiran kita, hati kita, pertuturan kita dan kelakuan kita, kita sudi mengikut kehendak Tuhan dan mengikut ajaran dalam Alkitab. Ini adalah sembahyang. Sembahyang boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita dan bukan pada masa kebaktian Ahad saja. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, tolonglah kami bukan saja mendengar ajaran-Mu, tetapi rela melakukan ajaran-Mu. Ubahlah kami supaya kami dapat menghidupkan maksud sembahyang dalam kehidupan seharian kami. Berkatilah semua saudara-saudari yang mendengar firman-Mu dan mengikut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.